Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihatu bil qabul wa tamami kulli sulin wa ma'mul wa salahi sya'ni zahira wa batina fid dini wa dunya wal akhirah. Dafi'atan li kulli syar, jalibatan li kulli khair lana wa liwalidina wa li ahbabina wa li masyaikhina ولمعلمنا مع اللطف والعافية وعلانية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيدنا ولد أدنان وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. حمدا لرب خصنا بمحمد وأنقذنا من ظلمة الجهل والدياجر. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji dan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerah serta melimpahkan atas kita kurniaan nikmat, taufik, hidayah dan inayah, serta Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kurniaan nikmat, kesihatan, waktu dan kesempatan. Dengan sekalian daripada kurniaan Allah Subhanahu wa taala ini, dapatlah kita sekali lagi bertemu pada malam ini untuk menyambung pengajian kitab bersama dengan Majlis Ta'lim Fatimahtul Zahra. Dan insya-Allah malam ini kita akan mulakan sambungan pengajian kitab Ibanah wal Ifadah pada membicarakan tentang haid, nifas dan istihadah bagi perempuan. Dan insya-Allah malam ni kita sambung pada muka surat 116. Yang memiliki kitab boleh buka muka surat 116. Bab yang kedua dalam membahaskan ataupun membicarakan kumpulan istihadah bagi perempuan yang nifas. Iaitu kumpulan yang kedua, iaitu mubtada'ah ghairu mumayyizah. Mubtada'ah ghairu mumayyizah, muka surat 116. Okey, buka muka surat 116. Yang kedua, mubtada'ah ghairu mumayyizah. Qala muallifu hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumina fid daraini amin ya rabbal alamin. Kedua, mubtada'ah ghairu mumayyizah. Mubtada'ah, apa yang dimaksudkan dengan mubtada'ah? Mubtada'ah ialah perempuan yang tidak pernah mengalami nifas. Ini bab pada membicarakan perempuan yang tidak pernah mengalami nifas. Walaupun namanya mubtada'ah, sama seperti bab yang membicarakan tentang haid, tetapi ni dalam bab nifas. Jadi bab nifas yang kedua ni bab perempuan yang istihadah, istihadah dalam nifas. Okey, istihadah dalam nifas yang kedua iaitu mubtada'ah, perempuan yang baru
pertama kali, yang mana sebelum ni dia tidak pernah mengalami nifas. Dia tidak pernah mengalami nifas. Dia dipanggil mubtadaah. Dan maksud ghairu mumaizah, mubtadaah ghairu mumaizah, maksud ghairu mumaizah ialah perempuan yang melihat darah keluar cuma satu sifat. Dia melihat darah keluar dengan satu sifat. Maksudnya apa? Contohnya keluar darah melebihi daripada tempoh nifas sebanyak 60 hari 60 malam dengan satu warna saja. Itu dia panggil melihat darah keluar dengan satu sifat. Atau yang kedua dinamakan sebagai ghairu mumaizah atau tidak memenuhi syarat tamyiz. Atau tidak memenuhi syarat tamyiz. Apa dia syarat tamyiz? Iaitu darah kuat melebihi tempoh 60 hari 60 malam. Ataupun tidak menepati syarat-syarat tamyiz, iaitu syarat dia syarat tamyiz? Iaitu darah kuat melebihi tempoh 60 hari 60 malam. Contohnya ada 2 darah. Okey, 10 darah merah, kemudian keluar pula darah hitam sebanyak 60 hari. Keluar darah hitam 60 hari. Jadi kalau dicampurkan dengan 10 hari yang pertama, maknanya lebih daripada tempoh 60 hari 60 malam. Itu yang dipanggil syarat yang kedua, dijatuhkan sebagai ghairu mumaizah. Okey, jadi mubtada'a ghairu mumaizah ni siapa? Perempuan yang tidak pernah mengalami nifas, sama ada dia baru pertama kali melahirkan. Sebelum ni tak, Muhammad jatuh. Sebelum ni dia tidak pernah melahirkan, baru pertama kali dia melahirkan. Jadi dia jadi perempuan yang mubtada'ah lah, sebab baru pertama kali mengalami nifas. Yang kedua, boleh jadi dia melahirkan, cuma pada kelahiran yang sebelum tu, kalau pada kelahiran yang pertama dia tak mengalami nifas. Melahirkan tak ada darah sampailah kepada melepasi tempoh sekurang-kurang suci iaitu 15 hari 15 malam. Jadi dia tak pernah mengalami nifas pada kelahiran yang pertama. Jadi sebab tu dinamakan sebagai perempuan yang tidak pernah mengalami nifas. Okey, baik. Jadi hukumnya yakni hukum atas perempuan yang mubtadaah ghairu mumaizah. Apa hukumnya? Bagaimana nak tetapkan hukum nifas bagi perempuan yang ghairu mumaizah? Okey. Hukumnya darah nifasnya ialah tempoh sekurang-kurang nifas iaitu selahzah. Tempoh sekurang-kurang nifas iaitu selahzah. Selahzah maksudnya sedetik, seketika je, sekejap je nama selahzah ni. Sebab tu sekurang-kurang nifas ni apabila seorang perempuan dia melahirkan, ketika kosong rahimnya, darah keluar tu setitik. Itu dipanggil darah nifas yang sekurang-kurangnya. Selahzah dia panggil. Lepas setitik tu tak ada darah dah. Itu dia panggil sekurang-kurang nifas. Jadi hukumnya darah nifasnya ialah tempoh sekurang-kurang nifas iaitu selahzah. Baik, kita bezakan dengan kumpulan perempuan yang istihadah dalam haid. Dalam bab yang sebelum ni iaitu mubtadaah ghairu mumaizah bagi bab haid. Perempuan yang baru pertama kali mengalami haid, kemudian dia mengalami istihadah. Yakni berlakunya istihadah dalam haidnya. Bagi perempuan yang haid, bagi perempuan yang ghairu mumaizah dalam bab haid, sekurang-kurang haidnya berapa? Sehari semalam. Sehari semalam. Itu 24 jam sehari semalam. Sebab apa? Tempoh sekurang-kurang haid 24 jam sehari semalam. Adapun kalau bagi nifas pula tempoh sekurang-kurang nifas iaitu selahzah. Yang ni seketika, sekejap sangat. Kalau lahir titik, itulah selahzah. Okey. Jadi hukum bagi perempuan yang mubtadaah ghairu mumaizah ni, berapa lama darah nifasnya? Darah nifasnya ialah tempoh sekurang-kurang nifas iaitu selahzah. Sekurang-kurang nifas iaitu selahzah. Kemudian perlu diperhatikan, selepas daripada itu perlu diperhatikan, adakah ia pernah mengalami haid atau belum pernah mengalami haid. Jadi keadaan nak menetapkan tempoh haid yang seterusnya dilihat pada keadaan perempuan tersebut. Kalau dia pernah mengalami haid, maka dilihat pada putaran adat, bukan haid, mana nifas. Adakah dia pernah mengalami haid ataupun pernah mengalami haid. Jadi nak tentukan haidnya yang lagi akan datang, maka dia kena melihat kepada putaran haidnya yang sebelum daripada berlaku nifas tu.
Okey. Kalau dia belum pernah mengalami haid, maka dia ada ketetapannya. Sebab tu dia terbahagi kepada dua kumpulan ni. Okey, apabila dia ghairu mumaizah, dia kena melihat kepada sama ada dia ada adat ataupun dia tidak ada adat. Okey, bagi perempuan yang mubtada'ah ghairu mumaizah ni, okey, kita ambil ghairu mumaizah. Ghairu mumaizah dalam bab nifas kita akan melihat kepada dua keadaan, dua kumpulan. Yang pertama, ada adat haid. Maksudnya hari suci tambah dengan hari haid. Dia ada daur dia, pusingan dia. Okey, yang ni tiada adat haid. Okey, tiada adat haid. Dia akan terpecah kepada dua keadaan. Kita kena lihat kepada dua kumpulan ni. Okey, baik. Jika ia perempuan ni, perempuan yang ghairu mumaizah, jika ia pernah mengalami haid, dinamakan sebagai mu'tadah. Kalau dia ada haid, pernah mengalami haid, dipanggil mu'tadah. Maka ia dihukumkan suci selepas selahza selama tempoh adat sucinya daripada haid, kemudian dihukumkan haid selama tempoh adat haidnya. Bagi perempuan yang ni, okey, bagi perempuan ni ketika dia mengalami ghairu mumaizah, maka nifasnya itu selahza, seketika. Kemudian selepas dihukumkan seketika, maka dia pun mandi wajib. Okey, dia pun mandi wajib. Selepas mandi wajib, nak menentukan haid yang seterusnya, dilihat kepada kadar haidnya. Umpama contoh, kalau kadar sucinya 23 hari, ditambah dengan haidnya 7 hari, mana 30 hari. Okey, baik. Selepas daripada dihukumkan selahzah nifasnya itu, dia pun mandi, maka dia suci selama tempoh 23 hari. Okey, dia suci selama tempoh 23 hari, kemudian masuk pada hari yang ke-24, dia dihukumkan sebagai haid. Dihukumkan sebagai haid selama 7 hari. Kemudian dia akan kembali semula, ikut dornya semula. Apabila cukup 7 hari, dihukumkan haid, kembali pada hari yang ke-31 tu, dihukumkan suci lagi. Selama apa? Selama 23 hari. Sampailah habis tempoh darah yang keluar selama tempoh dia lepas bersalin tu. Okey, nanti dia akan tunjuk contohnya nanti. Okey, baik. Kalau perempuan yang ada adat, dikembalikan kepada putaran adat haidnya, dipanggil daur dia. Sebab tu kena tanda baik-baik. Kita kena ingat kita suci berapa hari, haid berapa hari. Tiap-tiap bulan kan akan berlaku macam tu. Kalau haid 7 hari, sucinya berapa pula? Sucinya 23 hari. Kemudian tengok lagi bulan depan. Kalau sama, itulah dia panggil daur dia. Pusingan haid bagi perempuan. Jadi dia akan berguna juga kalau perempuan tu termasuk dalam ghairu mumaizah. Sebab ghairu mumaizah ni dia tak boleh nak tentukan berapa hari, berapa hari nifasnya mengikut kadar darah kuat, sebab dia tak boleh nak bezakan sifat darah. Sama seperti mana perempuan yang mengalami istihadah dalam haid, yang mana dia tidak boleh membezakan sifat darah. Baik. Kemudian jika ia perempuan tu belum pernah mengalami haid, dia tak pernah mengalami haid, yakni mubtada'ah, dia tak pernah mengalami haid, tetapi dia mengandung. Ini boleh jadi juga ni. Jika dia belum pernah mengalami haid, yakni mubtada'ah, dia belum pernah mengalami haid, maka ia dihukumkan suci selepas selahzah. Maka dia dihukumkan suci selepas selahzah, kemudian selama 29 hari, okey, kemudian dihukumkan suci selahzah dihukumkan suci selepas selahzah selama 29 hari. Kemudian dihukumkan haid sehari semalam, kemudian kembali suci selama 29 hari, begitulah seterusnya. Baik, kembali sekejap pada bab
mubtada'ah ghairu mumaizah dalam bab haid, apabila perempuan yang mubtada'ah ghairu mumaizah dalam bab haid ni, dia tak boleh nak membezakan sifat darahnya, maka hukum haidnya ialah sehari semalam saja. Yang lebih tu dihukum sebagai istihadah. Baik. Bagi perempuan yang mengalami ghairu mumaizah dalam bab nifas, apabila dia tidak ada adat haid. Maknanya dia sebelum daripada tu dia tidak ada adat haid. Maka tempoh sucinya berapa? Sucinya 29 hari ditambah dengan haid satu hari. Haid 1 hari. Jadi 30 hari. Macam mana kaedah dia? Apabila berlaku saja nifas selahzah, dia pun mandi, kemudian teruslah dia punya tempoh suci selama 29 hari. Kemudian pada hari yang ke-30 dihukumkan haid sehari. Kemudian pada hari yang ke-31 kembali suci sampailah kepada hari yang pada hari yang ke-59, okey, dia dihukumkan suci. Kemudian hari yang ke-60 dia kembali haid lagi. Kemudian begitulah sambung sampai habis tempoh istihadah ya yang keluar. Okey. Tu dia punya dua kaedah dia kena bezakan. Kalau ada adat, dia kembali mengikut pusingan adatnya. Tapi kalau dia tidak ada adat haid, maka dia punya ketetapan sucinya 29 hari, haidnya selama sehari. Okey, kita lihat pada contoh, nanti kita akan nampak masalah ni. Okey. Beberapa contoh untuk menjelaskan hukum tersebut. Ni ada beberapa contoh untuk menjelaskan masalah ni. Contoh yang pertama, jika seorang perempuan yang pertama kali nifas, mubtada'ah, melihat darah hitam selepas bersalin selama 70 hari. Okey, 70 hari melihat darah hitam, kemudian 10 hari merah, dan ia juga belum pernah mengalami haid. Maka ia adalah seorang mubtada'ah yang tidak dapat membezakan sifat darah ketika nifas. Dia panggil mubtada'ah ghairu mumaizah. Okey, ghairu mumaizah. Kerana apa? Kerana tidak memenuhi syarat tamyiz, kerana darah kuat melebihi daripada 60 hari. Okey, kita lihat hari ya. Ini jumlah hari, kemudian darah. 70 hari keluar darah warna hitam. Kemudian ditambah dengan 10 hari darah berwarna merah. Jadi keseluruhan hari 80 hari. Daripada kelahiran dia lahir saja, kemudian dia tengok darahnya ini keluar melebihi daripada tempoh maksima bagi nifas, iaitu 60 hari 60 malam. Okey, maksima nifas 60 hari 60 malam. Jadi kita kena ingat. Jadi apabila darah keluar melebihi daripada 60 hari 60 malam, mana berlakulah istihadah dalam nifas. Dalam bab ni, dalam kes yang pertama ni, perempuan ni dia telah mengeluarkan darah selama 80 hari. Yang mana dia ni mubtada'ah, baru pertama kali melahirkan. Sebelum ni tak pernah melahirkan. Jadi dia termasuk dalam kategori mubtada'ah, perempuan yang baru pertama kali melahirkan. Jadi apabila pertama kali dia melahirkan, dia mengalami istihadah, iaitu darah yang keluar melebihi daripada tempoh 60 hari 60 malam. Jadi mustahadah mubtada'ah. Mustahadah mubtada'ah. Baik. Kemudian kita lihat apa keadaan darah yang keluar. Darah yang keluar dengan dua sifat. Darah hitam, darah merah. Okey? Darah hitam, darah merah. Tetapi tidak memenuhi syarat tamyiz. Darah yang keluar tidak memenuhi syarat tamyiz. Mana darah itu tak memenuhi syarat tamyiz? Iaitu darah hitam telah keluar melebihi daripada tempoh maksima bagi nifas, iaitu 60 hari 60 malam. Maka keadaan ini dipanggil tidak memenuhi syarat tamyiz. Okey, tidak memenuhi syarat tamyiz.
Syarat tamyiz. Okey, apabila tidak memenuhi syarat tamyiz, apa hukum perempuan ni? Dikembalikan kepada ghairu mumayyizah. Okey, dia dikembalikan pada hukumnya ghairu mumayyizah. Jadi dapatlah kita mengetahui perempuan ni dia termasuk dalam golongan mustahadhah mubtada'ah ghairu mumayyizah dalam bab nifas. Mustahadhah mubtada'ah ghairu mumayyizah. Jadi apa hukum bagi perempuan mubtada'ah ghairu mumayyizah? Okey, kalau kita lihat dalam kitab tu, jika dia ada adat, jika dia ada adat, maka nifasnya selahzah seketika, kemudian dikembalikan kepada adat haidnya untuk menentukan haid dan suci bagi perempuan ni. Okey, baik. Okey, sekarang ni masalahnya dia tak dapat membezakan sifat darah. Kemudian dia ni pula belum pernah mengalami haid. Dia belum pernah mengalami haid, maka dia ni termasuk dalam golongan mubtada'ah ghairu mumayyizah yang tidak pernah ada adat haid yang sebelumnya. Okey. Oleh itu, hukum darah nifasnya dikembalikan kepada sekurang-kurang nifas, iaitu selahzah. Okay. Dalam tempoh 80 hari, ni, okey, tempoh 80 hari ni nifasnya berapa? Selahzah, seketika. Sedetik lah kita kata. Sekejap je. Umpama contoh setitik, kemudian mandi. Okey, dalam tempoh 80 hari nifasnya tak sampai sehari semalam, seketika saja. Okey, seketika saja. Oleh itu hukum darah nifasnya dikembalikan kepada sekurang-kurang nifas, iaitu selahzah. Dan oleh kerana ia juga belum pernah mengalami haid, maka ia dihukumkan suci selepas selahzah selama 29 hari. Kemudian haid sehari semalam, kemudian suci kembali 29 hari, dan begitulah seterusnya. Begitulah seterusnya. Okey, macam mana keadaan dia dalam 80 hari ni? Dalam tempoh 80 hari ni, okey, bila lepas saja dia nifas selahzah, sucinya 29 hari. Okey, kemudian ditambah dengan haid satu hari. Haid satu hari. Maka dapat 30 hari. Satu sesi. Okey. Kemudian ada baki lagi berapa hari? Ada baki lagi 50 hari. Okey, dia buat hal yang sama lagi. Okey, buat keadaan yang sama lagi mana? Sucinya 29 hari. Okey. Kemudian ditambah dengan haid 1 hari. Dapat 30 hari lagi. Mana 60 hari. Kemudian bakinya 20 hari. Baki 20 hari ni suci. Suci 20 hari. Maka dapatlah keseluruhannya 80 hari. Dapat keseluruhan 80 hari dalam keadaan ni. Maknanya apa? Dalam tempoh 80 hari, dia mengalami sekali suci, 1 hari haid. Kemudian suci lagi, kemudian haid lagi. Kemudian bakinya 20 hari. Baki 20 hari dihukumkan sebagai suci. Maknanya istihadah lah. Dia mengalami istihadah. Okey. Jadi oleh kerana dia ni perempuan yang baru pertama kali. Okey. Bila dia ni perempuan yang baru pertama kali, ketika dia melihat darah tu, maknanya dia seperti biasalah. Dia menghukumkan dirinya sebagai perempuan yang nifas. Okey, sampai bila? Sampai tempoh maksima bagi nifas 60 hari 60 malam. Jika darahnya masih berterusan keluar sampai pada hari yang ke-61 dan dia pula dapat lihat bahawa darahnya itu tak dapat dibezakan. Darahnya tak dapat dibezakan. Kenapa? Kerana hitam keluar selama 70 hari. Okey, maknanya dia termasuk ghairu mumayyizah. Kemudian dia pula tak ada adat. Dia tidak ada adat sebelumnya. Jadi apa yang patut dia buat? Dia kena automatik mandi. Dia kena automatik mandi pada hari yang ke-60, kemudian dia kena start qada lah. Dia kena mula qada solat ni pada hari yang pertama sampai kepada hari yang ke-29. Mana 29 hari dia qada.
Kemudian 1 hari tu dihukumkan sebagai haid. Kemudian dia buat lagi 29 hari sebagai suci. Kemudian 1 hari dihukumkan sebagai haid dan selebihnya dihukumkan sebagai suci dalam istihadah. Tu kaedah dia nak menetapkan. Okey. Jadi perempuan ini keadaan ni kita kena perhatikan. Mana 29 hari dia dihukumkan suci, haid 1 hari. Kemudian dia kembali mula suci 29 hari, kemudian haid sehari, cukup 30 hari, 60 hari. Kemudian ada baki lagi 20 hari, keseluruhannya dihukumkan sebagai suci. Kalau kata sampai 100 hari, mana pusingannya macam ni? Pusingannya macam ni. Sebab dia termasuk dalam perempuan yang mubtada'ah ghairu mumayyizah. Okey. Itu contoh yang pertama, boleh lihat dalam rajah tu. Dia tidak ada kitaran haid, tidak ada adat nifas. Jadi darah selepas bersalin 70 hari. Dihukumkan 70 hari hitam, 70 hari merah. Jadi 1 detik dihukumkan nifas. Kemudian 29 hari suci, 1 hari haid, 29 hari suci, 1 hari haid. Kali pertama nifas. Jadi dikembalikan kepada hukum kali pertama haid yang terus terkena istihadah. Jadi memang banyak sikitlah dia kena mengulang semula. Kalau memang dia dalam waktu ni ada puasa, maknanya dia kena qada semula. Okay, sebab apa dia termasuk dalam puasa suci, kemudian dia kena qada sembahyang dia semula. Tu kena ingat balik. Sebab dia bukan perempuan yang nifas. Dia dihukumkan sebagai perempuan yang suci dalam keadaan istihadah. Baik. Contoh yang kedua, jika seorang perempuan yang pertama kali nifas. Jika seorang perempuan yang pertama kali nifas. Jika seorang perempuan yang pertama kali nifas melihat darah merah selepas bersalin selama 70 hari. Selepas bersalin, hari pertama dia keluar darah merah straight sampai kepada hari yang ke-60. Okey, sampai hari yang ke-60. Jadi perempuan kena ingat, bila darahnya itu bersambung daripada 60 menuju ke 61 masih bersambung, automatik dia dihukumkan sebagai perempuan istihadah. Jadi dia kena tengok keadaan diri dia. Dia kena bezakan terus dah. Dia tu orang yang boleh membezakan sifat darah ataupun tidak. Jika seorang perempuan yang pertama kali nifas, mana baru pertama kali bersalin berlaku nifas, melihat darah merah selepas bersalin selama 70 hari dan ia juga pernah ada pengalaman datang haid. Maka ia adalah seorang mubtada'ah ghairu mumayyizah. Kenapa? Kerana ia melihat darah cuma satu sifat. Okey. Oleh itu hukumnya darah nifasnya dikembalikan kepada sekurang-kurang nifas, iaitu selahza. Kemudian dia dihukumkan suci selama tempoh sucinya ketika haid. Kemudian dihukum haid selama tempoh adat haidnya. Selama tempoh adat haidnya. Okey, selama tempoh adat. Kalau perempuan tu ada adat, kalau perempuan tu sudah ada adat sebelumnya. Okey. Contohnya ni hari dia ni mengeluarkan darah selama 70 hari. 70 hari darah berwarna merah. 70 hari darah berwarna merah. Kemudian sebelum daripada dia bersalin, dia sudah ada adat haid. Sudah ada adat haid. Berapa adat haidnya? 7 hari haid. Okey. Kemudian 20 hari suci. Ini dipanggil daur dia. Sebelum ni, sebelum daripada melahirkan, inilah dia punya pusingan haidnya. 7 hari haid, kemudian 20 hari suci. 27 hari saja. Jadi dia termasuk dalam perempuan yang
mubtada'ah jugalah, mubtada'ah ghairu mumaizah, tetapi bezanya dia sudah ada adat haid. Kalau yang pertama tadi dia tidak ada adat haid. Yang ni dia ada adat haid. Jadi perempuan ni termasuk dalam golongan mubtada'ah. Okey, mubtada'ah ghairu mumaizah. Kenapa? Kerana darah yang keluar dengan satu sifat saja, iaitu darah merah selama 70 hari. Satu sifat je, tak boleh nak bezakan. Jadi dia termasuk dalam mubtada'ah ghairu mumaizah. Cuma bezanya dia ni ada adat haid dia. Okey. Jadi hukum dia macam mana? Apa hukum atas perempuan ni? Hukumnya yang pertama, nifas dia. Nifasnya berapa lama? Selahzah saja. Selahzah. Sedetik, seketika saja. Kenapa seketika? Kerana dia termasuk dalam perempuan yang ghairu mumaizah. Mubtada'ah ghairu mumaizah. Okay, seketika saja. Kemudian suci dia dalam 70 hari ni, okey. Pusingan yang pertama, kita ambil pusingan yang pertama. Suci 20 hari. Kemudian haidnya 7 hari. Haid 7 hari. Okay. Jadi 27 hari pada pusingan yang pertama. Okay. Berbaki lagi 43 hari. Berbaki lagi 43 hari. Kemudian apa lagi yang kena buat? Pusingan yang kedua. Okey. Sucinya 20 hari lagi. Kemudian haidnya 7 hari. Jadi dapat lagi 27 hari. 27 hari. Okey. Jadi ada 54 hari. Ada 54 hari. Okey. Bakinya berapa? Bakinya 16 hari lagi. Pusingan yang ketiga ni, maksudnya yang ketiga suci. Okey, sucinya bersamaan dengan 16 hari. Jadi keseluruhan darahnya 70 hari. 27 tambah dengan 16 jadi 70 hari. Jadi selama 70 hari ni dia ada 2 kali pusingan haidnya. Dia ada 2 kali berlaku pusingan haidnya. Tu sebab tu kena ingat baik-baik. Okey, maknanya dalam 70 hari ada berlaku 7 hari, 20 hari suci untuk pusingan yang pertama, 7 hari haid. Kemudian 20 hari suci lagi, 7 hari haid, dan selebihnya dihukumkan sebagai suci sampai darahnya berhenti. Okey, jadi kalau dia pertama kali, maknanya dia kena dia kena qada solat 20 hari, kemudian 7 hari tak payah solat. Kenapa? Kerana dia termasuk dalam haid, kemudian dia kena qada lagi 20 hari, kemudian 7 hari ni tak payah, dia tak payah qada, kemudian dia kena qada lagi 4 hari. 54, 6 hari lagi. 6 hari nak cukupkan 60 hari. Nak cukupkan 60 hari sini, tempoh maksimum 60 hari. Selebihnya kena sembahyang seperti biasalah, sebab dia dihukumkan sebagai perempuan istihadah. Okey. Lepas tu kena ingat. Kalau dia ada adat, maka kena kembalikan kepada putaran adatnya. Dia kena kembalikan kepada putaran adatnya. Okey. Baik. Kita lihat contoh yang lain lagi. Okey, itu bab yang membicarakan tentang mubtada'ah ghairu mumaizah. Bab pada membicarakan tentang ghairu mumaizah. Okey. Jadi ada soalan tu, dia tanya kalau adat sebelumnya datang haid pada waktu pagi, adakah 7 hari dalam contoh tu perlu bermula pada waktu pagi juga atau macam mana? Jadi dia kena ambil tempoh haidnya berapa jam. Contohnya pada hari yang sebelum tu. Okey, pada adat yang sebelum kata 7 hari. Katakan 7 hari tu maknanya bersamaan dengan berapa jam. Kalau memang cukup 7 hari tu 24 kali 7 berapa jam. Okey, jadi maknanya dia kena tengok macam tu. Maknanya kalau dia nak lihat pada yang ni, nak dapatkan 7 hari tu, tepat 7 hari, mana katakan kalau dia melahirkan, okey, contoh adat 7 hari sebelum ni, okey, adat 7 hari ni memang cukup 7 hari betul.
7 hari betul. Tak kira mula pukul berapa lah, mana 7 hari betul. Dia berhenti katakan mula pukul 7 pagi, 7 AM hari yang pertama, kemudian berhentinya 7 AM hari yang ke-7. Okey. Maknanya 24 jam. Mana cukup berapa kalau kita kira 24 kali 7? 2 kali 4, 8, 8, 10. Mana 180 jam. Okey, 108 jam. 180 jam. 108 jam. Okey, 108 jam. Jadi 7 hari tu 108 jam. Jadi untuk yang ni pun sama. Dia kena cukupkan 108 jam nak membetuli dengan waktu adat yang sebelum. Dia tak semestinya pukul berapa. Tapi kerana nak mengikut kepada adat sebelumnya 108 jam, maka untuk 7 hari ni pun 108 jam. Okey, katakan 7 hari pada adatnya mula pukul 7 pagi. Yang ni pula dilihat pada waktu kelahirannya. Kalau kelahirannya pukul 12 tengah hari, maka daripada pukul 12 tengah hari tu nak cukupkan 108 jam tu kena ikutlah putaran dia. Sampai cukup 108 jam maka dia berhenti. Kemudian masuk kemudian sucinya. Nanti kembali lagi semula macam tu. Mana dia kira pada waktu jamnya. Yang mencukupkan 7 hari. Katakan 7 hari 8 jam ke, 7 hari 10 jam ke, 6 hari 5 jam. Waktu kena tanda betul-betul tu, waktu berhenti darah tu. Lepas tu kena berhenti betul-betul, kena perhatikan betul-betul dan tanda satu persatu. Okey, harap boleh fahamlah tu yang bertanya tu. Okey. Baik, kemudian kita masuk pada bab yang ketiga. Bab yang ketiga ni dalam kumpulan ni boleh kiaslah, kita boleh kiaskan pada permasalahan yang lain. Bab yang ketiga iaitu mu'tadah mumayyizah. Mu'tadah mumayyizah. Kumpulan yang ketiga mu'tadah mumayyizah. Mu'tadah, apa yang dimaksudkan dengan mu'tadah? Mu'tadah ialah perempuan yang pernah mengalami nifas. Perempuan yang pernah mengalami nifas dan mumayyizah. Bila kata mu'tadah maksudnya ada adat. Cuma mu'tadah dalam bab ni iaitu mu'tadah pada bab nifas. Mu'tadah pada bab nifas. Okey. Mu'tadah ialah perempuan yang pernah mengalami nifas. Dia pernah mengalami nifas. Maksudnya ada adat lah, sebelum ni ada kelahiran dah. Dia ada kelahiran. Perempuan yang pernah mengalami nifas dan mumayyizah pula ialah ia melihat darah ada yang kuat dan ada yang lemah. Kumpulan yang ketiga ni apa? Mu'tadah mumayyizah, iaitu perempuan yang sudah ada adat nifas, kemudian dia boleh membezakan sifat darahnya. Boleh membezakan sifat darahnya. Sama dalam bab yang pertama tu, mubtada'ah mumayyizah. Sama bab tu. Okey, sama bab tu. Cuma ni mu'tadah, mana dia ada adat. Okey. Hukumnya macam mana? Bahawa nifasnya adalah darah yang kuat dan darah yang lemah adalah istihadah. Ini mudahlah, ini senang sekali. Bahawa nifasnya adalah darah yang kuat dan darah yang lemah adalah istihadah. Dan semua masalah yang terdahulu dalam masalah mubtada'ah dan semua masalah yang terdahulu dalam masalah mubtada'ah mumayyizah akan berlaku juga di sini. Okey, segala masalah yang berlaku dalam bab mubtada'ah mumayyizah, dalam bab haid tu akan berlaku juga di sini dalam masalah ni. Di antaranya ada syarat tamyiz, iaitu darah yang kuat tidak melebihi daripada tempoh 60 hari 60 malam. Syarat tamyiz dia apa? Syarat tamyiznya darah yang kuat tidak melebihi daripada tempoh maksimal bagi haid, iaitu 60 hari 60 malam. Kalau syarat tamyiz bagi mubtada'ah mumayyizah bagi perempuan yang haid, dia tidak melebihi daripada tempoh maksimal bagi haid 15 hari 15 malam. Tetapi kalau dalam bab nifas ni tidak melebihi daripada tempoh 60 hari 60 malam. Kerana itu tempoh maksimal bagi nifas. Okey. Jadi hukumnya apa? Dikembalikan kepada darah yang kuat sebagai nifas dan darah yang lemah dihukumkan sebagai istihadah. Dihukumkan sebagai istihadah. Contoh yang pertama, ni ada beberapa contoh. Contoh yang pertama, jika adat nifasnya selama 40 hari. Okey, perempuan yang melahirkan, sebab tu dia samalah kaedahnya dengan apa ni? Dengan perempuan yang haid.
ketika dia melahirkan tu, dia kena tanya dengan doktor. Kalau dia boleh lihat sendirilah. Kalau dia boleh lihat sendiri, maka tak perlu bertanya. Kalau dia tak boleh lihat, maka dia tanya dengan doktor, ada tak darah keluar? Ada tak darah keluar selepas daripada kosong rahim? Okey, dia dua keadaan lah, sama ada dia beranak tu dalam cara yang normal tanpa pembedahan, mana apabila contohnya dalam rahim ni dalam rahim, baby pun keluar. Setelah keluar daripada kemaluan dia keluar saja, habis je baby keluar, keluar ada darah. Ini permulaan bagi nifas. Permulaan keluar. Bila keluar tu mana dia boleh perhatikan darah yang keluar berwarna apa. Contoh, hitam dia kata. Okey, mulalah hari yang pertama. Pukul berapa lahir? Pukul 5 petang. Katakan pukul 5 PM. Tanda pukul 5 PM melahirkan darah yang keluar berwarna hitam hari yang pertama. Okey, kita tanda. Okey, kita tanda. Bila kita tanda tu kita boleh tahulah. Katakan 20 hari darah pun mula berhenti. Tanda sekali darah mula berhenti. Ini kemungkinan suci daripada nifas. Boleh mandi dah. Okey, katakan nanti keluar darah lagi. Start tanda balik. Tanda balik sampailah kepada tempoh maksima bagi nifas tu. Katakan dia berhenti 40 hari, lepas tu tak ada darah dah. Tak ada darah sampai bila? Sampailah habis tempoh 60 hari 60 malam tak ada darah dah. Sampailah keluar nanti habis daripada 60 hari 60 malam masuk hari 61 ke ataupun 62 baru keluar darah. Itu mana hukum darah tu dijadikan sebagai darah haid ni yang baru selepas daripada tu. Jadi berapa tempoh nifasnya bagi kelahiran ni? 40 hari 40 malam. Contohnya. Jadi dia boleh tanda dah. Dia boleh tanda. Jadi kalau ada lagi kelahiran yang lagi akan datang, dia boleh ingat dah. Adat sebelum ni aku melahirkan berlaku nifas selama 40 hari 40 malam. Itu dipanggil adat nifas. Okey. Jika adat nifasnya selama 40 hari yang pada kelahiran yang sebelum. Okey, pada kelahiran yang sebelum. Tetapi darah selepas bersalin kali ini ia dapati berwarna hitam selama 20 hari. Kemudian darah merah keluar berterusan selama 60 hari. Maka perempuan ini seorang mu'tadah. Seorang mu'tadah dalam nifas. Kerana apa? Kerana sudah berpengalaman. Namakan mu'tadah dalam nifas. Kerana apa? Kerana ada dah pengalaman. Ini pernah berlaku nifas sebelum ni. Tak semestinya nifas ni kerana kelahiran. Tak semestinya kerana kelahiran. Kerana keguguran pun boleh berlaku nifas. Tu kena hati-hatilah. Kerana dengan sebab keguguran tu pun boleh berlaku nifas. Apabila seorang perempuan dia melihat sesuatu yang keluar daripada rahimnya itu seumpama seketul darah, kemudian disahkan oleh doktor bahawa darah ni merupakan janinnya. Maka ketika tu dia berlaku nifas. Kalau lepas jatuh saja darah tu, ketul darah tu jatuh, ada darah, maka ni dihukumkan sebagai darah nifas. Mana berlakulah nifas atas diri dia. Walaupun dia tak pernah melahirkan bayi yang sempurna, tapi dia dianggap sebagai orang yang pernah bernifas. Ini kena tanda ni. Sebab apa dia dikira sebagai berlaku nifas atas diri dia. Okey. Jika adat nifasnya selama 40 hari, okey, perempuan ni dia ada adat nifas. Adat nifasnya berapa? 40 hari. Adat nifasnya 40 hari. Kemudian selepas daripada tu, keluar darah. Keluar darah berterusan selama keluar darah berwarna hitam. Okey, keluar darah berwarna hitam selama 20 hari. Kemudian darah merah keluar berterusan. Mana darah keluar selepas bersalin. Ada darah keluar selepas bersalin. Darah keluar selepas bersalin. Okay. Ini adat sebelumnya. Kemudian darah keluar selepas bersalin. Dia ada dua keadaan darah dia. Yang pertama 20 hari warna hitam. Okay. Diikuti dengan 60 hari darah berwarna merah. 60 hari darah berwarna merah. Okey. Jadi keseluruhan darah ni ialah 80 hari. Bila 80 hari, maknanya dia telah melebihi daripada tempoh maksima bagi nifas, iaitu 60 hari 60 malam.
Jadi dia dihukumkan sebagai perempuan yang apa? Mu'tadah mumayyizah. Dihukumkan sebagai mu'tadah mumayyizah. Kenapa mu'tadah mumayyizah? Kerana dia ada adat. Adat nifas sebelum daripada berlaku ni ialah 40 hari. Mana mu'tadah, ada adat nifas 40 hari. Kemudian dia dihukumkan sebagai mumayyizah. Kenapa dihukumkan sebagai mumayyizah? Kerana darah yang keluar itu dengan dua sifat. Pertama sifat warna hitam dan yang kedua warna merah. Yang ada sifat kuat dan ada sifat lemah. Kemudian dikategorikan sebagai mumayyizah. Kenapa? Kerana hitam ni menepati syarat tamyiz, iaitu darah hitam tak lebih daripada 60 hari 60 malam. Darah hitam tak lebih daripada 60 hari 60 malam. Jadi perempuan ni dihukumkan sebagai apa? Mu'tadah mumayyizah. Okey. Jadi perempuan yang mu'tadah mumayyizah, apa hukumnya? Dikembalikan kepada tamyiznya. Hukumnya dikembalikan kepada tamyiz. Hukum perempuan ni mengikut tamyiz. Okey. Kalau mengikut tamyiz, bagaimana menetapkan? Hukumnya mengikut tamyiz. Bila tamyiznya, nifasnya adalah darah yang kuat dan darah yang lemah dihukumkan sebagai istihadah. Bila mengikut tamyiz, maknanya nifasnya berapa? Nifas 20 hari. Okey. Kemudian istihadahnya bersamaan dengan 60 hari. Merah ni keseluruhannya istihadah. Kemudian hitam ni keseluruhannya dihukumkan sebagai nifas. Walaupun menyalahi adatnya. Kerana kaedah menunjukkan bila ada tamyiz, maka tamyiz itu lebih diutamakan berbanding daripada adat. Walaupun adatnya 40 hari, yang ini sebelum tu 40 hari, tapi kerana dia ada tamyiz, maka digunakan tamyiznya. Jadi haidnya, nifasnya ialah 20 hari berwarna hitam, kemudian selebihnya itu adalah istihadah. Okey. Oleh itu ia dihukumkan dengan tamyiz, iaitu darah kuat yang hitam 20 hari adalah nifas dan darah lemah berwarna merah dihukumkan suci. Yang ini istihadah lah, dihukumkan suci. Okey. Perempuan ini dihukumkan dengan tamyiz kerana ada syarat tamyiz, iaitu darah yang kuat tidak melebihi daripada 60 hari 60 malam. Okey. Oleh kerana dia baru pertama kali berlaku macam ni, okey, maknanya dia kena menanti sampai hari yang ke-60. Bila masuk hari yang ke-61 hari darahnya masih tak berhenti, maka dia wajib mandi pada hari yang ke-61 dan dia mula qada bermula daripada hari yang ke-21. Hari yang ke-21 sampailah kepada hari yang ke-60. Kemudian seterusnya itu lebih lagi daripada 20 hari itu dihukumkan sebagai istihadah. Okey, istihadah hukumnya suci. Okey. Kalau warna coklat itu dikira nifas juga ke? Warna darah dia sama dengan warna haid. 5 warna darah, iaitu hitam, merah, perang. Okey. Kemudian perang ni terkadang boleh jadi coklat juga. Okey, perang ataupun dipanggil coklat lah. Perang keemasan ataupun coklat. Dan juga keruh serta kuning. 5 darah ni. Okey, 5 sifat darah. Okey. Kalau katakan dalam tempoh 60 hari berkumpul keseluruhan darah ni. Hitam ada, merah ada, perang ada ataupun coklat ataupun kuning ada, keruh ada. Dalam 60 hari 60 malam tak lebih daripada tu, maka keseluruhannya dihukumkan sebagai nifas. Dihukumkan sebagai nifas. Okey, kalau lebih baru dia ada masalah dikembalikan kepada golongan mubtada'ah ataupun mu'tadah, sama ada mumayyizah ataupun ghairu mumayyizah. Okey. Okey, tu si warna darah tu kena ingatlah. Kalau darah tu keluar pada waktu kemungkinan bagi nifas, maka dihukumkan sebagai nifas. Kalau dia keluar daripada tempoh kemungkinan bagi nifas kemudian masuk kepada tempoh suci,
kemudian keluar lagi darah selepas tempoh sekurang-kurang suci 15 hari dan malam, maka darah itu dihukumkan sebagai darah haid. Okey. Itu contoh yang pertama. Okey. Jadi 20 hari saja nifas walaupun menyalahi adat nifas kerana cukup syarat tamyiz. Okey. Boleh faham setakat ni? Kalau tak, boleh bertanyalah pada siapa yang melihat yang bersama dengan kita dalam majlis taklim ni. Kalau rasa kurang faham, boleh bertanya. Nanti insya-Allah kita akan jawab dan kita akan buat penerangan semula. Dalam bab nifas ni memang terkadang kita pun tak perhatikanlah orang yang dah biasa bersalin kadang sehari sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali pun ada. Terkadang mungkin dia pun tak pernah memahami masalah ni kalau berlaku. Okey, dia cuma anggap bahawa darahnya keluar kalau lebih 60 hari 60 malam, maka yang 60 hari tu dihukum sebagai nifas, yang selebihnya dihukum sebagai istihadah. Ada orang berfikiran macam tu juga. Dia tak semestinya macam tu. Kerana tu dia kena kembalikan kepada kaedah yang ni, kena tengok sama ada dia termasuk dalam mubtada'ah ataupun mu'tadah, kemudian mumayyizah ataupun ghairu mumayyizah. Okey. Tu kena ingat baik-baik. Dan terkadang permasalahan yang paling utama iaitu perempuan yang tak kenal darah nifas tu. Macam mana nak hukumkan darah tu sebagai darah nifas, ataupun darah tu kemungkinan dah keluar daripada tempoh nifas, dia masuk kepada darah haid. Ini pun penting juga. Umpama contoh, orang perempuan baru melahirkan. Okey, ketika dia melahirkan, apabila sempurna kelahirannya, okey, contohnya lahir saja tak ada darah. Okey, tak ada darah. Bila tidak ada darah, maka ketika itu dia dihukumkan sebagai wiladah, melahirkan saja. Okey. Bila melahirkan saja, maka ketika itu wajiblah dia mandi wiladah, dia panggil. Mandi wiladah, mandi kerana melahirkan. Sebab apa? Sebab ketika bayi lahir ni tak ada darah. Dia panggil mandi kerana wiladah. Mandi kerana wiladah. Itu satu keadaan. Apabila seorang perempuan dia melahirkan saja, kosong saja rahim dia, ada darah, ini dipanggil darah nifas. Maka ketika ni wajib mandi tak? Tak boleh mandi lagi. Tak boleh mandi lagi. Kerana beberapa hari ni saya ada melihat beberapa isu yang viral lah di Facebook. Maknanya ada orang yang kata kalau dah bila melahirkan ada darah, kena mandi juga. Dia panggil mandi kerana melahirkan. Jadi tak boleh, sebenarnya tak perlu. Bila seorang perempuan melahirkan ada darah, maka dia tak perlu mandi ketika tu. Kenapa? Kerana dia masih lagi menanggung hadas besar. Dia masih ada nifas. Mandinya bila? Mandi setelah selesai darah nifas ni berhenti. Ketika itu boleh disatukan niat. Dia boleh mandi kerana niat nifas, serta boleh juga mandi dengan niat wiladah sekali. Boleh ketika itu. Baik. Begitu juga keadaan perempuan yang lahir secara pembedahan. Okey, dia lahir secara pembedahan. Bila dia operation, mana dia tak keluar ikut sini lah. Ketika bayi tu dikeluarkan daripada perutnya, waktu keluar saja, dah duduk di atas tangan, keluar saja daripada perut tu, mana keluar saja perut, keluar darah. Maka darah yang keluar ni setelah baby tu keluar, dihukum sebagai nifas. Okey, dihukum sebagai nifas. Kenapa? Telah kosong rahimnya, baru keluar darah. Adapun ketika dia keluar operate buat keluar gitu, tak ada darah. Okey, tak ada darah. Maka dia dihukumkan mandi, ketika tu mandi wiladah. Mana kena ingatlah, walaupun kita katakanlah lepas operate tak nak mandi terus, tengok keadaan yang mampu dia buat lah. Sebab apa dia dihukum sebagai perempuan suci. Baik. Kemudian, okey, kalau katakan, okay, contohnya keluar darah, keluar baby, tak ada darah. Darah tak ada, maka dia mandi. Dipanggil mandi wiladah. Kemudian darahnya keluar 10 hari selepas tu. Hari pertama tak keluar. Sampai pada hari yang ke-10, baru keluar darah. Maka itu dihukumkan sebagai darah nifasnya. Itu dihukumkan sebagai darah nifasnya. Adapun penentuan hukum nifas dan waktu darah nifas tu, tu dah ada khilaf ulama yang mana telah kita bincangkan dalam bab nifas. Okey. Contohnya hari yang ke-10 baru ada darah, maka ni dinamakan sebagai darah nifasnya. Hukum nifas ketika tu. Okey. Andai kata selepas daripada dia melahirkan tak ada darah. Tak ada darah sampai bila? Sampai kepada hari yang ke-16. Hari yang ke-16 baru ada darah. Maka ketika itu darah yang keluar pada hari yang ke-16 bukan lagi dihukumkan sebagai darah nifas. Dia tak dihukumkan sebagai darah nifas lagi dah. Tetapi dihukumkan sebagai darah haidnya yang baru. Kenapa haid yang baru? Kerana daripada waktu kelahiran sampai keluar darah tu telah melepasi tempoh naqah yang sekurang-kurang suci selama 15 hari 15 malam.
Dia bukan nifas lagi dah. Apabila telah berlalu 15 hari, 15 malam. Ini benda kita kena ingat baik-baik. Jangan kita ingat hukum semua darah tu sama tak. Darah ni boleh berubah bila dia melepasi satu tempoh-tempoh ataupun satu syarat-syarat tertentu. Okay, kita kena ingat. Sama dalam bab ni lah. Manakala berlakunya tamyiz, dia kena kembalikan kepada tamyiz. Dia tak boleh ambil adatnya. Tak boleh ikut adat. Dia kena kembali kepada tamyiznya. Tamyiznya berapa? 20 hari hitam dihukumkan sebagai nifas dan lebihnya dihukumkan sebagai istihadha. Okey. Contoh yang kedua, kebiasaan nifasnya ialah 30 hari. Okey. Contoh yang kedua, kebiasaan nifasnya ialah 30 hari. Tetapi selepas bersalin kali ini, ia melihat darah merah selama 10 hari. Dia melihat darah merah selama 10 hari. Kemudian bersambung dengan darah hitam, berhenti selama 60 hari. Berhenti sebelum 60 hari. Kemudian keluar pula darah merah sehingga melebihi tempoh 60 hari. Okey, melebihi tempoh 60 hari. Maka hukumnya ialah adalah seseorang mustahadha mu'tada mumayyizah. Dia dihukumkan sebagai mu'tada mumayyizah. Oleh itu ia dihukumkan dengan tamyiz, iaitu darah kuat berwarna hitam adalah nifas dan darah merah yang keluar kali pertama dan kedua dihukumkan suci. Dihukumkan tamyiz di sini kenapa? Kerana terdapat syarat tamyiz, iaitu darah kuat tidak melebihi tempoh 60 hari, 60 malam. Baik. Dalam masalah yang kedua ni pula, okey, adat nifas dia yang sebelum ni berapa? Adat nifas yang sebelum ni 30 hari. Okey. Darah keluar selepas bersalin. Okay, untuk bersalin kali ni, bersalin yang kali kedua ni, okay, bersalin kali yang kedua, dia mengalami keluar darah merah 10 hari pertama. Lepas bersalin tu keluar darah merah selama 10 hari. Warna merah. Okey. Kemudian keluar darah hitam tidak melebihi tempoh 60 hari 60 malam. Berapa sekurang-kurangnya? 49 hari. Keluar darah hitam sebanyak 49 hari. Okey. Kemudian keluar semula. Kalau kita nak letak 50 hari pun boleh juga. Senang kira, senang nampak. Okey. Kemudian keluar pula darah yang berwarna merah 10 hari lagi. Okey. Keluar lagi darah merah selama 10 hari. Mana bersambung? 10 hari warna merah. Okey. Pertama kita lihat keadaan dulu. Perempuan ni ada adat nifas, maknanya dia dihukumkan sebagai mu'tadah. Kenapa mu'tadah? Kerana ada adat. Adat kelahirannya ataupun adat nifasnya ada sebelum tu, 30 hari. Kemudian dia ni termasuk dalam kumpulan apa? Dia termasuk dalam kumpulan perempuan yang mu'tada mumayyizah. Kenapa mumayyizah? Kerana ada dua sifat darah. Kerana keluar darah yang berbeza sifatnya dan juga menepati syarat tamyiz. Menepati syarat tamyiz. Jadi hukumnya bagaimana? Okay, kita lihat hukum dia, ketetapan hukum dia. Okay. Hukum dia, merah yang pertama ni, darah merah 10 hari. Kita ambil 10 hari merah. Okay, ni yang pertama dah. 10 hari merah ni dihukumkan sebagai suci. Hukumkan sebagai suci. Kemudian hitam yang kedua, iaitu 50 hari hitam ni, dihukumkan sebagai nifas. Kenapa? Kerana ada tamyiz.
Kenapa diukurkan sebagai tamyiz? Sebab darah hitam ni tak melebihi daripada tempoh maksima bagi nifas, iaitu 60 hari 60 malam. Okey. Kemudian baki darah yang kedua, iaitu 10 hari yang kedua. Yang ni. Okey. Ni 10 hari yang kedua, yang ni yang pertama. 10 hari yang kedua merah ni diukurkan sebagai suci lagi. Okey, sebagai suci. Kenapa merah yang pertama diukurkan suci? Kita lihat pada kaedah yang pertama kita bagi. Apabila darah lemah, okey, apabila darah lemah keluar sebelum daripada darah kuat, darah lemah keluar sebelum daripada darah kuat, kurang daripada 15 hari 15 malam, maka darah tu diukurkan sebagai darah yang suci. Itu kaedah dia. Apabila darah kuat, darah lemah keluar sebelum daripada darah kuat, kurang daripada 15 hari, maka dihukumkan sebagai suci. Apabila darah lemah, yakni darah merah, darah lemah, keluar sebelum daripada darah kuat, sama ada 15 hari ataupun lebih, dihukumkan sebagai nifas. Itu kaedah dia, kena ingat betul-betul lah tu. Kalau lupa, payahlah. Mana kalau darah lemah sebelum darah kuat, mana lemah? Merah lemah, hitam kuat. Maknanya merah keluar dulu, baru hitam. Kalau merah ni keluar sebelum daripada darah kuat kurang 10 hari, hukumnya suci. Kalau darah lemah keluar sebelum daripada darah kuat 15 hari ataupun lebih, hukumnya nifas. Hukumnya nifas. Jadi dalam bab ni dia keluar kurang daripada 15 hari, maka dihukumkan sebagai suci. Jadi suci 10 hari yang pertama, kemudian 50 hari yang kedua ni, 50 hari hitam ni dihukumkan sebagai tamyiz, kemudian 10 hari merah ni dihukumkan sebagai suci. Walaupun adatnya 30 hari, tetapi nifas ni adalah 50 hari, maka 10 hari merah ni suci, bakinya suci, mana istihadah. Jadi yang ni dia kena qada. Okey, yang ni dia kena qada, kemudian yang ni dia kena solat seperti biasa. Ni dia kena solat seperti biasa, yang ni dihukumkan sebagai nifas. Ni kena solat seperti biasalah sebab dah melebihi tempoh 60 hari 60 malam. Okey. Jadi dia kena qada balik start daripada hari yang pertama sampai kepada hari yang ke-10, kemudian 50 hari tu dihukumkan sebagai nifas. Okey. Itu dalam jadual tu lah. Boleh dihukumkan suci, kenapa? Kerana kurang daripada 15 hari. Okey. Kemudian nanti insya-Allah kita akan sambung lagi beberapa kumpulan lah ni. Lagi beberapa kumpulan untuk kita khatamkan kitab ni insya-Allah. Boleh lagi mungkin sekali ataupun 2 kali kelas lagi kita akan khatamkan kitab Ibanah wal Ifadah ni. Jadi mohonlah kepada semua tu yang daripada awal mengikuti pengajian Ibanah wal Ifadah ni, supaya dapat istiqamah lah sampai ke habis. Yang mana tak berkesempatan mengikuti kelas daripada awal, boleh mengikuti link yang kita bagikan, iaitu di link Telegram kita ada kumpulkan pengajian daripada awal sampai ke akhir. Sampai kepada waktu ni lah, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah bagi kita kesempatan lagi untuk kita khatamkan kitab ni, mungkin 2 kali kelas lagi, insya-Allah. Mudah-mudahan diberikan kemudahan dan diberi kelapangan waktu. Jadi bagi rakan-rakan kita yang bersama dengan majlis taklim ni, yang ada persoalan yang ingin ditanya, bolehlah untuk mesej di ruangan komen ataupun boleh DM melalui Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Majlis Taklim Fatimah Zahra. InsyaAllah kita akan cuba pakak-pakak bincang lah untuk menyelesaikan masalah ni. Wallahu a'lam. Jadi kita akan bersama lagi pada waktu yang lain nanti. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limuallimina wa li ashabil huquqi alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.